Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ni saya nak cerita pasal alert. Ada 1, 2, 3 dan 4. Maksudnya kita ada basic, pro, pro plus dan premium. Setiap account ni ada dia punya limitation dia ataupun dia punya ciri-ciri dia lah. Okay, sebab hari ni cerita pasal alert, saya nak bagi tahu dulu. Untuk alert, kalau kita check dekat sini, okay, dekat bahagian alert, okay, kita ada account basic, pro, pro plus, premium. Untuk account basic yang mana yang free tu, alert cuma boleh buat satu saja. Satu saja. Kalau kita cuba buat lebih daripada satu, dia automatic keluar kat situ kata tak boleh dan dia kata suruh update. Pro boleh buat 10 alert, Pro Plus 30 alert dan juga Premium 400 alert. Ni jelas kata. Okay, so faham yang tu. Saya buat ni dekat akaun saya Pro Plus. Kalau kata awak pakai yang percuma, awak kena test sendiri. Saya dah bagi tahu hari, saya tak akan lagi login kepada akaun percuma saya untuk buat benda-benda yang macam ni. Saya tak nak check. Saya dah kata saya tak nak buat. Sebab itu hari saya dah buat 5 video, 5 tak dapat sambutan. Sorry, saya tak nak buat dah. Okay, alert. Ada beberapa cara, banyak alert yang kita boleh buat. Biasanya kita buat alert ni untuk memberitahu kita condition chart pada ketika itulah. Okay, antaranya contoh, kalau kata saya buat satu trend line. Okay, saya nak trend line ni alert saya, trend line lah. Harga ni, trading view alert saya sekiranya ada harga yang melepasi trend line ni. Contoh. Jadi kat sini, kita pergi kat trend line, kita boleh terus pasang alert. Create alert, top glove. So, bawah ni kita pilih trend line yang kita lukis. Maksud top glove kat sini, condition top glove ni lah. Top glove ni yang candle-candle ni. Jadi top glove, crossing, trend line. Yang kita buat create alert. Ataupun kita nak buat horizontal line pun boleh. So kita double klik kat horizontal line, ataupun masa lepas buka horizontal line tu, kita akan nampak alert kat sini. Add alert. Jadi top glove, candle, crossing, horizontal line. Jadi kalau kita klik bawah ni, kita ada pilihan horizontal line lah, sebab kita pilih dia saja. Dan kat sini kita ada cross up, cross down, greater than, less than, moving up, moving down, moving up percent, moving down percent. Iyalah, moving up percent. Okey, kejap Kalau nak gunakan indikator, selain daripada kita membuat skrip, kita juga boleh menggunakan manually add. Contohlah, kalau kita nak buat MA10 cross MA20. Okay? Pertama, kita kena letak dulu indikator. Okay, ingat, kalau pakai akaun percuma, indikator boleh pakai maksimum 3 saja. Kita moving average 1 dan 2. Okay. So kita akan set dulu. Yang pertama ni kita katalah 10, MA10, kita colorkan dia warna hijau. Dan satu lagi kita pakai 20 dan kita colorkan dia merah. Okay. Jadi kita nak buat crossing antara MA10 dan 20. Sama ada crossing ke atas dan ke bawah. Tapi kita buat yang crossing lah. Bila kita dah ada dua indikator ni, jadi bila kita buat alert, okay, tanpa buat script apa-apa, kita boleh pilih condition atas ni, kita akan tukar MA10 sebab dia ada ni, kita dah pilih indikator yang kita ada dalam chart ni. So ambil MA10, dalam ni kita boleh pilih crossing, crossing up, crossing down, greater than, less than, whatever. Katalah kita nak buat crossing up lah, 10 crossing up, bawah ni katalah 20. Cerita kat sini MA10 crossing up MA20. Jadi kita boleh pilih sama ada only once per bar close ataupun once per minute. Once per minute saya tak pernah guna, saya dah kata banyak kali.
Saya pun tak tahu apa cerita dia. Okay. Only once. Okay, bergantung pada chart yang kita buka. Kalau kata kita buka daily, only once, dalam tempoh satu hari tu, candle yang sekarang, kalau kejadian ni berlaku 10 cross 20, dia terus alert kat kita. Tapi sekali je. Sekali je. Lepas tu dia alert ni dah tak aktif. Dia akan pause kan dia. Tapi kalau kita ambil once per bar, okay, dalam tempoh satu hari tu, kalau 2 kali lah dia berlaku kejadian crossing up tu, 2 kali lah dia akan alert kita. Okay. Once per bar close, bergantung pada chart yang kita pilih. Kalau kita pilih daily, kalau kejadian tu dah berlaku, dia akan tunggu bila candle tu close. Kalau daily, pukul 5 nanti, selalunya, kalau seingat saya lah, kalau daily, 5 minit selepas pukul 5 nanti boleh alert. Dia bukan 5 tepat-tepat. 5 tutup dulu, tapi dia ada tempoh lagi. Saya tak tahu yang sekarang, sebab saya jarang pakai. Tapi rasanya memang dia akan lambat sikit. Nah, bukan pukul 5 tepat-tepat, lepas tu 51 minit terus hantar. Dia lambat sikit. Sebab kita pun pilih per bar close. Tapi kalau kita pilih chart katalah 1 jam, so tutup je candle 1 jam tu, dia akan hantar. Jadi, pemilihan ni sangat penting. Sebab kalau kita salah pilih, kemungkinan besar kita dapat alert lambat. Kalau kita salah pilih juga, kemungkinan besar kita akan dapat alert terlalu awal. Okay. Kemudian kita boleh ni lah, notify on app, show pop up. Lepas tu kalau ada pakai webhook, previous tak boleh, minta maaf. Kita boleh bagi nama, alert name, dan juga ini adalah message kita. So dalam message kat bawah ni, disebabkan macam ni dia dah tulis top glove, dia dah buat auto kat kita lah. Tapi kalau kata tak nak pun, kita boleh buat tambah macam placeholder ni ya. 3 sekejap. Katalah untuk glove, lepas tu kita nak tambah volume. Nanti double check balik kiraan dia ni betul ke tak. Ejaan dia betul ke tak. Dia pakai volume macam ni ke ataupun BOL. Rasanya macam ni. Jadi kita boleh susun. Kalau tak nak susun, gunakan je lah apa yang dia bagi ni. So ini cara pertama. Tanpa buat skrip apa-apa. Katalah kalau kita nak guna indikator yang lain pula. Saya ambil contoh MACD. Okay, MACD ni macam biasalah. Katalah kita nak crossing ni lah. Crossing ni. Tapi sebelum tu, kita kena check dulu MACD. Sebab kita nak tahu line biru ni untuk apa, oren ni untuk apa, supaya kita tak tersilap. Okey, kalau kat sini dia tulis sini MACD line warna biru, signal warna oren. So ingat yang tu. Kalau lupa tak apa, boleh buka balik. Jadi macam mana kalau kita nak buat alert MACD biru ni bersilang ke atas dia ada oren. Sama juga. Kita akan beri dekat alert. So untuk glove ni tukar kepada MACD. Okey, dekat kanan ni dah ada nilai dia. Kita ambil, kan ada 3 kan, MACD dia punya ada 3 cerita dalam MACD tu. Kita ada histogram yang histogram ni lah. Tu kita ada MACD dan juga signal. Jadi saya nak MACD tadi kan kita dah check MACD line warna biru. So ambil MACD, crossing apa? Nak crossing up, crossing down, whatever. Crossing up, MACD. Tadi kita dah ambil MACD kat atas ni. Bawah ni kita pilih apa? Signal lah. Jadi cerita kat sini memberitahu kita MACD untuk chart ni nanti. Sebab kita ambil daily punya chart, MACD crossing up, signal. Crossing up. Jadi kalau ikutkan, kalau kita dah save apa semua, kita akan dapat yang bahagian bersilang ni lah. Bersilang ni. Crossing up ke atas. Lepas tu create. Okay. Satu lagi cara untuk macam contoh lah MACD ni. Katalah tak nak pakai yang crossing ni, kita nak pakai histogram. Okay, yang ni tak payah. Okay, histogram kita ambil sebab kalau contohlah kalau histogram ni kan kita ada above kosong dengan below kosong, positif dan negatif. Sebab ni, bila benda ni bersilang, histogram ni sepatutnya akan jadi, kalau bersilang bullish, histogram dia positif lah. Jadi untuk yang tak, satu lagi cara selain kita ambil yang bersilang tu, MACD, histogram, crossing up value, ataupun
greater than sekejap ya, greater than 0. Jadi asalkan bila MACD greater than 0 je, dia akan alert kita. Atau dia nak, kalau kita nak sekali je crossing up, value kosong. Okey, untuk yang ni kalau saya salah boleh cuba. Kalau saya salah saya minta maaf sebab saya sendiri pun tak pernah guna. Tapi kalau ikutkan yang ni dah betul lah. Dah betul sebab kita ambil histogram kan. Okay, ni cara untuk kalau apa saja indikator yang kita pilih, semua boleh pakai. Kalau kata nak ambil RSI, Relative Strength Index. Okay, so kita akan pergi dekat alert. So ambil, jangan ambil toggle, kita ambil RSI, crossing up value 50. Betul eh? Kalau saya salah, saya minta maaf. Kena buat sendiri. Apa saja indikator. Okay. Satu lagi cara yang selalu orang kata konon-konon nampak canggih lah. Konon canggih lah. Apa ni? Menjadi kegilaan dah. Kita buat skrip. Kita buat skrip sendiri untuk buat alert. Okay, untuk skrip yang ni, kalau tak berapa nak ingat, okay, saya ada pernah buat contoh alert, cari indikator yang volume price, price volume. Ni, price volume. Okay, tengok dekat bahagian bawah sekali. Okay. Alert condition. Saya ambil dan copy. Okay. Alright. Saya ambil copy. Katalah kita nak buat yang baru. Pen editor. Kita buat open new blank indicator. Okay, namakanlah. Sebab kita kena jadikan dia script tu, kena jadikan dia indicator jugalah. Alert. Lepas tu nak overlay tak? Yes, overlay lah sebab kita nak buat. Saya nak buat yang moving average nya. Okay. Untuk buat alert ni, kita dah ada satu contoh. So ada dua alert condition ni. Pertama alert condition dan kedudukannya kat sini ada nama spike. Lepas tu ada title. Lepas tu ada message. Okay, sama juga bawah ni supply, title, message. Jadi dua benda ni kita boleh ubah. Spike dan supply. Contoh kalau saya nak buat bullish. Dan juga bearish. Okay. Jadi kita kena buat dekat atas nanti apa benda yang kita panggil bullish, apa benda yang kita panggil bearish. So bullish. Saya sakit lidah lah, tergigit. Dah 2-3 hari ni nak bercakap pun susah. So kita akan buat bullish. Katalah paling mudah MA close 10. Dia cross up. Saya rasa cross up. Bukan cross up, crossover. Crossover MA close 10 dengan MA close 20. Nanti boleh tukar apa nilai sekalipun, tapi kita yang ni saya dah kata kalau bullish maksudnya crossover MA close 10 MA close 20. Okay, ini cerita kita. Jadi saya letak kat bawah ni. So title ni pun boleh ubah. Okay, kenapa saya letak 1, 2, 3 tu sebab nak senang susun. Okay, ni ticker volume increase look possible bullish signal. Kita buang yang ni. Buang yang ni. Okay.
Okay, tadi crossover. Lepas tu sama ada kita nak buat crossover pun boleh juga. Tapi terbalikkan nilai ni. Maksudnya 20 crossover 10 pun boleh. Ataupun cross under. Okay, cross under maksudnya 10 cross ke 20 ke bawah. Kalau masih nak pakai crossover boleh. Tapi tukar dari 10 ni 20 cross 10. Mana-mana kita buat pun tetap sama lah. Jadi ni bearish. Bearish pun salah kira. Eja. Bearish. Yang ni pun bearish. Okay. Dah siap alert. Tapi sebab kita tak ada minta maaf, tak boleh pakai MA. Kita kena pakai SMA. SMA. Lupa SMA. Okay, sikit tadi edit to chart. Alert dah ada. Tapi kita sebab kita tak ada plot apa-apa, jadi chart ni kosong. Keluar alert saja. Bila kita tekan alert, okay, toggle, kita akan bake alert sebab nama alert kita, script kita ni alert. Jadi kita boleh pilih bullish signal or bearish signal. So kalau bullish tadi, kita dah buat pengiraan tadi ataupun dia punya penerangan tadi crossover 10 lebih crossover 20. Jadi kita boleh pilih lah once per bar, once per close, whatever lah ya benda ni. Dan kita buat alert, create alert. Okay, simple. Nak buat alert paling simple. Jadi kat mana yang specialnya? Bullish dengan bearish ni. Cerita kat dalam ni. Inilah kita punya ramuan dia. Maksudnya apa saja yang kita belajar lah. Contoh kita belajar tangkap pisau lah apa semua kan. Benda-benda tu dimasukkan dalam cerita kat dalam ni. Contohlah bullish lah katalah. Ataupun kita bagi nama sauk lah kan. Sauk ke pisau ke apa. Kemudian alert condition ni simple je. Bila kejadian bullish tu berlaku, berdasarkan cerita dekat atas ni, sila buat apa. Inilah cerita dia. So, saya rasa itu saja. Simple. Tak perlu pening sangat. Memang nak buat tu simple. Yang cerita rahsia dia kat atas ni. Cerita rahsia dia kat atas ni. Okey lah, saya rasa itu saja untuk kisah alert ni. Saya harap ianya membantu dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.